إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نقدم إليك بين أيدينا كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطيف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, walaupun sudah kita pulang ke tanah air, masih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat untuk kita bersama-sama dalam satu majlis yang padanya kita ingin mengingati Allah Subhanahu wa taala dan padanya ada ingatan dan kenal kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz Akmal hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah, bahawasanya mengingatkan ataupun mempelajari tentang baginda Nabi untuk tambah kenal kita kepada Rasulullah, bahkan untuk tambah cinta kita kepada Nabi. Bahkan disebutkan mengenal baginda Nabi, mengetahui apa-apa tentang Nabi adalah daripada jalan kesempurnaan iman. Jadi jangan ingat kita belajar apa-apa tentang Nabi tidak punya faedah. Bahkan kita kena tahu inilah jalan untuk tambah keimanan kita kepada Allah. Inilah jalan untuk kuatkan iman kita kepada Allah dengan melalui pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. InsyaAllah kita akan laksanakan sekitar 3 kali
pengajian secara virtual ataupun secara online, dan sekali nanti secara offline untuk penghataman kitab kita yang kita jangkakan akan kita khatamkan pada bulan ini juga, insya-Allah. Nanti akan ada maklumatnya dari pihak pengurusan untuk sama-sama kita update berkaitan pengajian kita. Dan kalau ikutkan pengajian kita ini berbeza-beza hadis berhentinya mengikut KT-KT. Yang paling banyak sebenarnya KT 112 dah mencecah 100 hadis. Ada yang 80, ada yang 60, ada yang 50. Jadi kita raikan semua, kita akan mulakan bacaan kita pada malam ini di halaman 33 pada bab cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya punya target pada setiap pertemuan kita akan habiskan sekitar 50 hadis dalam tempoh 1 jam, dan kita akan selesai pengajian setiap hari itu mungkin pukul 10, paling lewat 10 minit malam. Sebab apa? Sebab ada yang bekerja, ada yang duduk di Sabah. Kalau yang di Sabah ni dah tengah malam dah muak dah. Mungkin ada haji hajah kita yang di Sabah tahan mata juga sebab nak bersama dalam pengajian. Jadi ini satu semangat yang kita kena sokong, kita kena raikan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pengajian kita itu sekitar 1 jam ke 1 jam 15 minit. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertamanya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang mulia, ahli keluarganya yang tercinta. Kemudian kepada penulis kitab ini Syekh Ahmad Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, dan penterjemah kitab ini Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazri bin Hashim Al-Bindani hafizahullahu ta'ala. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Auzubillah. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebutkan sebelum ini ataupun kita dah ceritakan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin. Maka seseorang kalau dia nak pakai cincin dengan niat untuk mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka padanya ada pahala. Jadi dalam kehidupan kita, kalaulah kita banyak melakukan perkara-perkara yang harus, perkara harus ni buat tak dapat pahala, tinggal pun tidak dapat dosa ataupun pahala. Jadi jangan biarkan kehidupan kita berlalu tanpa ada pahala yang kita lakukan. Jadi macam mana kita nak buat? Jadikan setiap perkara yang asalnya harus, kita niatkan dengan niat yang baik agar padanya diberi pahala. Contohnya kalau kita makan hukumnya harus. Tapi saya niat makan ni untuk saya tambah kekuatan untuk beribadah. Maka pada kita makan tersebut sendiri akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berikan awal kesimpulan ringkas, baginda Nabi ada 2 cincin. Yang pertama, cincin yang digunakan kita boleh sebutkan untuk tujuannya berhias ataupun disebutkan lizinah wal iqtida. Yang pertama, cincin yang digunakan untuk berhias, yang mana cincin itu daripada perak, ada batu yang cantik dipakai. Dan ada juga cincin yang Nabi gunakan untuk Nabi SAW cop surat-surat yang nak dihantar ke perwakilan-perwakilan. Baik. Hadis yang ke-48 an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fasuhu habasyiyah. Anas bin Malik menyatakan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak dan batu cincinnya adalah daripada batu hitam Habsyi. Jadi kalau yang pernah ikut pembacaan hadis ini, kita sebutkan
Yang pertama nak pakai cincin daripada perak. Yang kedua pakai di jari kelingking. Yang ketiga ada batu pada cincin tersebut. Ini kalau kita kata kita pakai cincin sebab ikut sunnah. Jadi tak perlu pakai cincin suasa dan sebagainya. Ikuti garis panduan ini kalau nak memakai cincin. Ini bagi orang lelaki. Ada pun perempuan, maka boleh memakai cincin daripada emas dan sebagainya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahu satrun. Anas bin Malik menyatakan tulisan yakni ukiran yang ada pada cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan Muhammad satu baris, perkataan Rasul satu baris dan perkataan Allah satu baris. Maka daripada hadis ini sebagaimana tadi kita sebutkan Nabi SAW ada dua cincin ataupun dua jenis cincin, satu cincin untuk berhias dan satu lagi cincin yang ada padanya tulisan ataupun digunakan untuk dicop ataupun dicapkan bahawasanya surat ini satu surat rasmi dari baginda. Maka surat rasmi itu dicop dan keadaan cincin tersebut tertulis Muhammad Rasul Allah. Dan dalam keadaan tulisannya ke atas. Jadi Muhammadnya di bawah, Rasulnya di tengah, Allahnya di atas. Kenapa macam tu? Patut Muhammad Rasulullah ke bawah macam tu. Kerana beradabnya Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi meletakkan tulisan Muhammad itu di bawah dan Allah itu berada di atas. Mungkin nanti Al-Fadhil Ustaz Akmal boleh kongsikan dalam grup contoh cincin yang tertulis Muhammad Rasulullah daripada bawah ke atas. Baik. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wa Najashi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddatun wa nuqisha fihi Muhammadun Rasulullah. Anas bin Malik menyatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengirim surat kepada Raja Parsi, Raja Rom dan Raja Najashi. Baginda mendapat tahu bahawa mereka tidak akan menerima surat bermateri yang tidak bermateri. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam membuat cincin yang lingkarannya dibuat daripada perak yang bertulis Muhammadun Rasulullah. Jadi timbul persoalan. Ni kita dah cerita tadi. Inilah cincin yang Nabi guna untuk cop-cop. Boleh tak pada zaman kini kita nak pakai cincin dengan tulisan tersebut? Jawapannya boleh. Bukankah cincin itu digunakan pada zaman baginda Nabi sahaja? Maka para ulama sebut kerana sekarang tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Nabi SAW adalah penutup kepada para Nabi dan Rasul. Maka bolehlah untuk kita memakai dengan niat tabarrukan, mengambil berkat daripada Rasulullah SAW. Supaya nanti bila kita tengok cincin ni tulis Muhammad Rasulullah, teringat kita kepada Rasulullah. Maka kita berselawat kepada Nabi dan sebagainya. Nanti kita akan buat kesimpulan berdasarkan fakta. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala' naza'a khatamahu. Anas bin Malik menyatakan sebelum Rasulullah memasuki tandas, baginda menanggalkan cincin. Daripada hadis ini sebagai peringatan pada kita, kalau kita pakai cincin, cincin itu ada tertulis apa-apa daripada lafaz-lafaz yang agung, nama-nama Allah, nama-nama Nabi, maka sayugia sepatutnya ditanggalkan sebagai memuliakan nama-nama tersebut. Jadi nanti kita akan sebutkan dalam kesimpulan, boleh seseorang itu dia menulis pada cincinnya dengan apa-apa yang boleh mengingatkan dia kepada Allah ataupun apa-apa zikir, apa-apa lafaz, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah. Sayyidina Umar pada cincin ni ada tulis apa? Kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan buat kamu wahai Sayyidina Umar. Maka boleh untuk kita letakkan ataupun boleh untuk kita menulis apa-apa pada cincin kita untuk ingatkan kita kepada Allah, untuk ingatkan kita pada Nabi. Namun perlu dijaga kemuliaannya.
Bila nak masuk tandas, tempat yang kotor dan sebagainya, pastikan ditanggalkan. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakar wa yadi Umar thumma kana fi yadi Uthman hatta waqa'a fi bi'ri Aris naqshuhu Muhammadur Rasulullah. Ibnu Umar menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin daripada perak. Setelah kewafatan baginda, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar, lalu Umar dan kemudiannya Osman. Setelah itu cincin tersebut jatuh ke dalam telaga Aris. Cincin itu berukiran Muhammad Rasulullah. Jadi salah satu daripada cincin Nabi yang ada tertulis Muhammad Rasulullah yang digunakan sebagai cok mohor telah jatuh di dalam perigi Aris yang disebutkan kedudukannya di samping Masjid Quba. Jadi kita boleh buat kesimpulan yang pertama, Nabi SAW itu memakai cincin. Cincin yang baginda Nabi SAW itu ada dua jenis. Bahkan disebutkan cincin Nabi itu dibuat pada akhir tahun ke-6 Hijrah. Muhammad Rasulullah ni dibuat pada akhir tahun ke-6 Hijrah. Sebab apa? Sebab selepas peristiwa Hudaibiyah barulah Nabi SAW mula menghantar wakil-wakil ke negara-negara yang lain. Dan daripada sini juga dapat kita memahami bahawasanya Nabi sangat mengambil berat tentang dakwah. Sebab apa? Sebab Nabi bila dengar orang tak terima surat kalau tak ada cop, maka Nabi sanggup untuk buat cincin supaya dapat dihantar surat-surat itu secara rasmi dan orang boleh menerima agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Dan di sini satu keharusan bagi kita untuk memakai cincin. Ada orang dia rasa pula nanti, pakai cincin macam orang perempuan. Tak. Sebab apa? Sebab Nabi SAW memakai cincin. Bahkan boleh kita pakai, bahkan menjadi sunnah pakai cincin daripada perak. Namun ingat, jangan kita pakai cincin untuk berbangga-bangga, untuk menjadi orang yang sombong. Oh, batu saya ni mahal ni, batu saya ni satu batu 10,000 ringgit. Jangan jadikan apa yang kita pakai sehingga kita tertipu daripadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu beberapa pelajaran yang dapat kita sentuh daripada bab pemakaian cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pula cara Nabi pakai cincin? Kita dah tahu cincin Nabi bagaimana. Maka disebutkan an Ali bin Abi Talib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminih. Ali bin Abi Talib menyatakan Rasulullah memakai cincin di jari kanan. Nabi pakai kanan dan kelingking. An Ja'far bin Muhammad an abihi qala kana al-Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Daripada Ja'far bin Muhammad, daripada bapanya Muhammad bin Ali bin Husain menyatakan Hasan dan Husain memakai cincin di tangan kiri mereka. Dalil bahawasanya boleh untuk seseorang itu memakai cincin di jari kiri kerana ada riwayat bahawasanya Nabi SAW memakai cincin dengan tangan kiri. Dan daripada sini juga kita fahami seseorang itu dia boleh memakai sesuatu dengan niat untuk mengikuti pemakaian baginda Nabi. Sebagaimana para sahabat mereka memakai sesuatu kerana ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhu qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min zahabin fakana yalbasuhu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatima min zahabin fataraha wa qala la albasu abada fataraha an-nasu khawatimahum. Ibnu Umar menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin daripada emas dan memakainya di jari tangan kanan baginda. Para sahabat pun ikut memakai cincin daripada emas. Lalu Rasulullah menanggalkan cincin itu lalu berkata, aku tidak akan memakai cincin emas lagi selama-lamanya. Para sahabat pun turut meninggalkannya. Maka daripada sini kita dapat lihat betapa para sahabat begitu bersangatan mengikuti baginda Nabi. Bila Nabi pakai, mereka pakai. Bila Nabi tinggalkan,
maka mereka tinggalkan. Dan ini daripada sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seterusnya kita masuk kepada bab yang berikutnya. Secara ringkasnya berkaitan dengan cincin, ada sunnahnya, bahkan ada keharusan untuk kita berhias walaupun lelaki apabila bertepatan dengan syarak. Tak adalah kata orang lelaki ni tak boleh berhias langsung. Jadi boleh berhias, yang penting ikut aturan dawabit ataupun garis panduan yang telah ditetapkan oleh syarak. Pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pedang. Bahkan ini menunjukkan Nabi ini seorang pejuang. Nabi ada pedang Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja pergi perang, Nabi lah pemimpinnya, bukan Nabi duduk di belakang. Bahkan pedang-pedang Nabi diberikan nama. Ada namanya sebagaimana kita sebut Zulfaqar, ada namanya Lahif, ada namanya Samsamah dan yang lain-lain. Jadi Nabi SAW ada pedang. Pedang itu Nabi gunakan untuk berperang. Ada pedang yang Nabi dapat hadiah. Ada perang yang Nabi dapat hasil daripada peperangan dan sebagainya. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiddatan. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan apa? Adalah hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Tadi kita dah sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pedang, dan bila cerita Nabi ada pedang menunjukkan Nabi adalah orang yang pergi perang, Nabi ada alatan perang, Nabi pergi perang dengan persediaan. Ni yang kita dapat pelajari daripada bila cerita Nabi ada pedang. Walaupun nanti kalau kita pergi perang, kita pergi membaca sirah, Nabi SAW tidak membunuh melainkan hanya seorang di dalam peperangan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Disebutkan apa? Nabi ada pedang yang hulunya dibuat daripada perak. Menunjukkan apa? Harus untuk seseorang itu menghias alat peperangan dengan fiddah, dengan perak, tetapi tidak boleh dengan emas. Ani bin Sirin radhiyallahu ta'ala anhu qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Ibnu Sirin menyatakan aku membuat, yakni menempa pedangku dalam bentuk yang sama dengan pedang milik Samurah bin Jundub. Jadi Sayyidina Samurah ni sahabat. Samurah mendakwa bahawa bentuk pedangnya sama dengan bentuk pedangnya Rasulullah. Pedang Samurah itu sendiri sama dengan bentuk pedang Bani Hanifah. Jadi di sini dapat kita lihat bagaimana para sahabat ikutnya kepada Nabi sampai apa yang lain yang punya ingat. Bukan hanya akhlaknya, bukan hanya pada pakaian, hatta pada alat-alat yang dipunyai oleh baginda Nabi, antaranya alat peperangan. Jadi di sini dapat kita pelajari beberapa perkara. Yang pertama tadi kita sebut harus untuk kita berhias ataupun menghias alat peperangan kita ataupun apa-apa yang kita punya. Boleh kita hias, boleh. Juga di sini kita lihat bagaimana Nabi mengambil berat tentang alat-alat perang. Sehingga Nabi ada beberapa pedang dan alat-alat yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian disebutkan tentang hadis yang menceritakan tentang bentuk pedang Sayyidina Samurah yang seperti pedangnya Nabi. Bahkan itu seperti Bani Hanifah. Siapa Bani Hanifah? Bani Hanifah adalah satu kabilah yang masyhur, yang mana mereka ini pandai membuat pedang.
Jadi pedang ini daripada pedang yang dibuat seperti Bani Hanifah. Bani Hanifah ni yang pandai buat pedang. Mereka ni punya kemahiran buat pedang yang baik. Dan daripada sinilah kita kata tadi, bersangatan sahabat menjadikan Nabi sebagai contoh. Sampai pedang pun buat sama. Inilah yang dikatakan menjadikan Nabi sebagai idola. Selain akhlak ni semua diikut. Hari ni kita kena semak diri kita, ahli keluarga kita dan pelajari daripada sahabat. Mereka ikut Nabi sampai begitu. Adakah kita sudah mengikuti Nabi? Belum tengok yang lain. Ibadat ni macam tu tak? Itu soalan. Jadi kita kena semak ahli keluarga kita, diri kita. Sebab apa? Sebab kita nak nanti di akhirat kita bersama dengan baginda Nabi SAW. Kita kalau boleh, saya lah yang nak duduk sebelah Nabi. Soalannya tanya dulu. Sejauh mana kita rasa layak untuk kita berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa barik wasallam. Baik, seterusnya bab menyatakan tentang baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Zubair bin Awam qala kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin dir'an fanahadha ila as-sakhrati falam yastati' فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. Kisah Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan pada perang Uhud, bila berlaku perang Uhud tahun ketiga Hijrah, Rasulullah sallallahu pada bulan Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai 2 lapis baju besi. Baginda cuba naik ke atas sebuah batu-batu besar, tetapi baginda tidak mampu melakukannya. Maka baginda menundukkan Talhah. Kenapa Nabi tak mampu? Kerana Nabi memakai 2 baju besi yang mana puluhan kilo beratnya. Puluhan kilo. Nak bagi tahu Nabi buat persediaan untuk perang. Bukan main jalan je. Perang pun buat persediaan. Apa lagi nak buat ibadah. Lagilah kita kena buat persediaan. Maka baginda menundukkan Talhah lalu menaiki tubuhnya sehingga baginda berjaya menaiki batu itu. Rasulullah bersabda, Talhah berhak mendapat pahala dan syurga. Kenapa? Kerana apa yang dilakukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka dalam hadis ini menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju besi. Dan kalau kita baca ketika mana dalam peristiwa peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam cedera, luka kerana serangan daripada pihak musyrikin kepada baginda Nabi. Ini kita dah cerita dalam ziarah kita macam mana Nabi jatuh dalam lubang, bagaimana ada seorang daripada golongan musyrikin yang datang menetak ataupun memukul ataupun apa kita nak istilahkan, menetaklah Nabi SAW punya topi besi sehingga pecah topi besi tersebut dan apa yang berada di sampingnya, sehingga kan besi tersebut masuk ke 2 pipinya Rasulullah SAW. Dan daripada sini kita tahu Nabi antara orang yang menghadiri peperangan. Bukanlah Nabi duduk di belakang tak buat apa-apa, tapi Nabi turut bersama dalam peperangan bersama para sahabat. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di sini kita lihat betapa para sahabat sanggup mengorbankan apa yang ada pada mereka, bahkan jiwa mereka. Yang penting untuk menyelamatkan baginda Nabi. Para sahabat jadikan Nabi sebagai keutamaan dan begitulah kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan tengok, kerana kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Begitulah kita kalau kita buat apa-apa yang baik dalam urusan agama. Jangan kita rasa Allah siapa nak balas saya ni, Allah siapa tengok saya buat baik. Tak perlu. Tengok Sayyidina Talha bin Ubaidillah
ketika mana dia melakukan kebaikan dengan khidmatnya kepada Nabi, Nabi langsung mendoakan. Jadi kita pun kalau ada orang baik, buat baik pada kita, jangan lokek untuk berdoa ataupun mendoakan orang tersebut dengan kebaikan. Semoga Allah panjangkan umur. Kita kena belajar untuk ringankan lisan kita. Ni kita dah balik haji kan. Kan kita sebutkan antaranya tanda orang yang uh, mabrur hajinya tibul kalam. Jadi kita kalau pun orang tolong kita, contohnya kat pejabat, ada orang ambilkan kita punya kertas jatuh, kita ucapkan terima kasih, semoga diberkati. Ni kena jadikan lisan kita mudah doa kau. Terima kasih, semoga Allah berkati. Terima kasih, saya minta maaf, balik dulu semua. Kena jadi orang macam tu bila dah balik haji. Ringan mulut kita nak sebut dan mendoakan orang. Tengok Nabi SAW bila dibantu Talha terus sebut aujaba Talha. Talha dapat masuk syurga, Talha dapat pahala. Tengok, membangkitkan semangat, orang rasa berterima kasih dan sebagainya. An Sa'ib bin Yazid radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yawma Uhudin dir'an qad zahara bainahuma. Sa'id bin Yazid menyatakan pada perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua baju besi. Baik. Seterusnya topi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fathi wa ala ra'sihi al-mighfar qala falamma naza'ahu ja'ahu rajulun faqala lahu ibnu khatal muta'alliqun bi astari al-Ka'bah فقال اقتلوا قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. Anas bin Malik menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari pembukaan Mekah dengan memakai mighfar, yakni topi perang, sekadar menutupi kepala mereka seperti kopiah. Ketika baginda menanggalkan mighfar, ada seorang lelaki datang kepada baginda lalu mengatakan bahawa Ibnu Khattal bergantung pada tirai penutup Kaabah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dia. Ibnu Syihab berkata, aku mendapat maklumat bahawa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dalam keadaan ihram. Maka di dalam hadis ini ceritakan pakaian perang Nabi, ada baju besi, ada topi besi, dan Nabi pakai pedang. Cukup sempurna pemakaian Nabi ketika peperangan. Dan di dalam hadis ini dibawakan tentang bahawasanya Nabi SAW ketika mana memasuki kota Mekah dalam pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah, Nabi SAW memakai topi besi. Dan daripada sini kita dapat fahami para sahabat betapa mereka itu mentaati Nabi. Ketika Nabi suruh bunuh Ibn Khattal, maka mereka mengikut perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada peristiwa ini amanlah kota Mekah daripada orang musyrikin. Baitullahil Haram amana ila yaumil qiyamah wa lam yubah li ahad illa sa'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara pemakaian Nabi juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai serban. Apa dia serban? Apa yang dipakai dan dililit di atas kepala. Macam mana rupa bentuknya dikira serban. Apa yang kita ikat ke atas kepala kita, kain serban ke, kain apa-apa ke, walaupun bentuknya berbeza. Ustaz, dekat Arab lain, dekat India lain, dekat Malaysia lain, dekat Indo lain. Mana satu serban? Kesemuanya serban. Jadi seseorang bila dia niat memakai serban kerana mengikuti baginda Nabi, maka sudah diberi pahala patut. Ada serban yang ada ekor, ada serban yang tak ada ekor, maka kita tengok macam mana serban yang dipakai oleh baginda. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Jabir menyatakan pada peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dengan berserban hitam. Bahkan disebutkan apa?
pemimpin-pemimpin pada zaman Abbasiyah mereka pernah memakai serban berwarna hitam. Bahkan ada di kalangan sahabat yang pakai serban warna hitam mengikuti Nabi. Antaranya apa? Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Bahkan mereka itu memakai serban dan juga pakaian yang berwarna hitam. Jadi kat sini ada keharusan untuk pakai warna hitam. Tetapi yang paling afdal memakai berwarna putih. Namun boleh sebab Nabi pernah pakai. An Ja'far bin Amr bin Al-Huraith an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas wa alaihi imamatun sauda. Amr bin Huraith menyatakan, bapanya berkata sesungguhnya Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan orang ramai dengan berserban hitam. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifai qala nafi'un wa kana ibn Umar yaf'alu dhalik qala Ubaidullah wa ra'aitu al-Qasim bin Muhammadin wa Saliman yaf'alani dhalik. Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma menyatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai serban, baginda melabuhkan serban itu di antara dua bab. Jadi daripada sini kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai serban yang ada ekor, yang mana panjangnya itu ataupun kedudukannya itu di antara dua bab, di tengah-tengah. Nafi' berkata Ibnu Umar melakukan hal yang sama. Tengok bagaimana sahabat ikut apa yang Nabi lakukan. Ubaidullah bin Umar berkata aku melihat Qasim bin Muhammad bin Salim dan Salim juga melakukan hal yang sama. Sebab itu ketika kita membaca hadis-hadis cerita tentang Nabi, kita niatkan bukan nak tengok siapa betul siapa salah, tapi kita niat untuk kita dapat ikut apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan juga boleh kita pakai serban tanpa ada ekor, tak ada masalah. Baik, dekat syarah Syama'il Muhammadiyah ada satu faedah mungkin kita boleh kongsikan. Disebutkan di sini dekat mana yang lebih utama kita nak letak ekor, belah kanan ke belah kiri? Maka pandangan pertama kata letak belah kanan. Sebab apa? Mengambil keberkatan belah kanan ni afdal. Tapi ada yang berpandangan letak sebelah kiri. Sebab apa? Supaya dia lebih dekat dengan hati. Dekat dengan hati. Baik. Kemudian kain sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh. Apa makna kain sarung dekat sini? Pakaian yang Nabi pakai ke bawah. Jadi kita dah sebut dalam bab pakaian Nabi, Nabi ada pakaian yang Nabi pakai dua helai. Di bawah satu, di atas satu. Ada yang Nabi pakai selai tu, macam jubah. Maka dipakai satu tu. Jadi di sini menceritakan tentang pakaian bawah Nabi. Kain Nabi. An Abi Burdah qala akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kisaan mulabbadan wa izaran ghalidha. Faqalat qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Abu Burdah menyatakan Aisyah radhiyallahu taala anha menunjukkan sehelai selimut yang kasar dan sehelai kain sarung tebal kepada kami. Kemudian beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika memakai dua pakaian ini. Maka di sini Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menyifatkan tentang pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan tentang betapa tawaduknya pada pakaian Nabi. Tengok pakaian Nabi pun menunjukkan tawaduknya Nabi. Pakaian Nabi biasa sahaja. Bahkan Nabi pakai pakaian ketika wafat tu. Dalam keadaan itu pengakhiran Nabi sebagai pemimpin. Pakaian Nabi biasa tu. Bahkan orang-orang Islam dah makin kuat. Kota Mekah dah dibuka. Tetapi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Pakaian yang dipakainya itu biasa dan tidak melambangkan seperti orang yang punya
kemuliaan dan kekayaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di sini kita pelajari tentang zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dunia boleh ditakluki kalau diinginkan. Tapi inilah namanya zuhud. Ni yang kita sebut dulu. Para guru kita kata apa? Zuhudnya Nabi dalam keadaan Nabi mampu. Zuhudnya kita sebab tak boleh nak dapat. Kalau dapat, habis kita sapu semua. Tapi sebab kita tak boleh nak dapat, maka kita pun kata tak apalah, saya tak payahlah, saya nak zuhud. Sebenarnya kalau kita ada, kita ambil. Maka zuhud kita pun dah berbeza. Anil Ash'ath bin Sulaim sami'tu ammati tuhadithu an ammiha qala baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul irfa' izaraka fa innahu atqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحى قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي. Al-Ash'as bin Sulaim menyatakan daripada ibu saudaranya Raham, daripada bapa saudaranya Ubaid bin Khalid Al-Muharibi. Dia berkata, ketika aku berjalan di kota Madinah, ada seseorang yang menegurku dari belakang, angkatlah kain sarungmu, sungguh ia membuatkan kain sarungmu lebih bersih dan lebih tahan lama. Ternyata orang itu ialah Rasulullah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, kain sarungku hanyalah sehelai kain yang berwarna kelabu. Maksudnya apa? Kalau kena habuk pun tak nampak pun. Kemudian baginda berkata, tidakkah engkau ingin meladaniku? Aku memerhatikan ke arah baginda, ternyata kain sarung baginda sebatas setengah betis sahaja. Jadi daripada sini kita dapat fahami tentang baginda Nabi bersegera dalam melakukan amar ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Dan daripada sini kita fahami Nabi lah orang yang paling utama untuk kita jadikan panduan. Kalau ada orang kata, tengok macam sahabat dia kata, ya Rasulullah tak apalah. Kan? Sebab apa? Sebab kain saya kelabu, kalau kena habuk pun tak nampak pun. Tapi Nabi kata, apa? Takkah aku ini sebagai ikutan? Jadi ikut Nabi, perkataan, perbuatan dan sebagainya. Dan sangat Nabi merisaukan tentang keadaan umat. Sebab apa? Disebutkan memakai kain panjang-panjang ni sampailah berjela lebih daripada bahagian kaki ni. Nabi sebut dia daripada khuyala, orang-orang yang sombong. Maka Nabi nak jaga umatnya daripada bersifat dengan sifat sampai Nabi mencegah orang ataupun sahabatnya daripada melakukan sedemikian. Dan daripada sini juga kita sebut nasihat ini adalah satu yang besar dalam urusan agama. Walaupun hanya pada pemakaian yang mana kita rasakan kecil. An Iyas bin Salamah bin al-Aqwa an abihi qala kan, ada orang nanti dia kata alah kecil dia buat pakaian pun. Tengok Nabi nak tunjuk pada kita dalam urusan agama tak ada benda yang kecil. Dalam urusan agama tak ada benda yang kecil. An Iyas bin Salamah bin al-Aqwa an abihi qala kan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ya'tadziru ila ansafi iksaqaihi wa qala hakadha kanat izratu sahibi ya'ni an-nabi. Iyas bin Salamah bin Aqwa menyatakan bapanya berkata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa mengangkat kain sarungnya sehingga batas tengah betisnya, lalu berkata, seperti inilah sahabatku iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kain sarung. An Hudzaifah bin al-Yaman qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adati saqi aw saqih faqala sallallahu alaihi wasallam hadha mawdi'ul izar fa in abaita fa asfal fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Hudzaifah bin al-Yaman menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang urit betisku atau betis baginda lalu berkata, inilah batas engkau memakai kain sarungmu. Jika engkau enggan, maka janganlah sarung itu sampai menutupi kedua-dua buku lalimu. Jadi difahami dalam masalah ini
adalah berkaitan pemakaiannya orang lelaki. Ada pun perempuan maka lebih ditutupi daripada kadar anggota tubuhnya. Supaya apa? Kerana lebih menjaga daripada dirinya dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Jadi cuma kalau kita baca nanti dalam syarahan Syama'il yang lebih besar disebutkan, adakah tak boleh langsung kita pakai kain yang lebih daripada buku lali? Maka para ulama sebut tidak. Hukumnya tidak haram. Kerana apa? Kerana Nabi letakkan dhabit, Nabi letakkan satu garis panduan. Sebab apa? Sebab Sayyidina Abu Bakar disebutkan pinggangnya itu straight. Dia tak ada macam kita ni kan badan pinggang kecil, lepas tu besar balik di bawah. Jadi dia tersangkut. Sayyidina Abu Bakar dia pinggang straight. Maka disebutkan adakah aku pun macam tu? Sebab apa? Bila straight ni, dia kain tu akan melorot ataupun dia turun ke bawah. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, adakah aku daripada orang yang macam tu juga, yang disebutkan khuyala, maka sombong ni. Maka Nabi kata tak, Sayyidina Abu Bakar tak termasuk. Maksudnya apa? Orang kalau pakai dengan tidak ada padanya rasa sombong, rasa belagak, rasa mulia dan sebagainya daripada orang lain, maka perbuatan itu tidaklah diharamkan. Cara berjalannya Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhihi wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lah inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muhtarith. Abu Hurairah menyatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah matahari beredar di wajah baginda. Aku juga tidak pernah melihat seorang yang jalannya lebih cepat daripada Rasulullah, seolah-olah bumi dilipatkan untuk baginda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam rupa parasnya cantik, dah kita sebutkan dalam perbahasan sebelum ini. Bahkan jalannya cepat. Kita dah sebut sebelum ini beberapa perkara yang kita perlu cepatkan. Yang pertama jalan, yang kedua makan, yang ketiga tulis. Kena cepat. Ini penuntut ilmu. Kemudian disebutkan apa? Sungguh kami harus memaksa diri untuk berjalan seperti itu sedangkan Nabi bersahaja. Maka dalam hadis berkaitan dengan rupa paras Nabi dah disebutkan dengan lebih detail tentang bagaimana jalan Nabi. Tapi dekat sini kita cukup untuk sebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nabi itu sebaik-baik ciptaan yang mana tidak ada yang lebih cantik daripada Nabi dalam penciptaannya. Dan di sini disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Nabi SAW menggunakan sebaiknya anggota yang Allah kurniakan pada kebaikan, kecantikan dan kekuatan yang ada pada tubuh. Jadi kita ni kalau dah ada tubuh badan yang sihat, kekuatan yang baik, apa yang kita perlu buat? Kita manfaatkan pula ke jalan yang baik seperti mana Rasulullah SAW. Jangan kecantikan yang Allah bagi pada kita, apa yang Allah kurniakan pada kita, kita gunakan untuk memaksiati Allah. Penutup kepala Rasulullah SAW. Kita masuk pada bab seterusnya, cerita tentang penutup kepalanya baginda Nabi SAW. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksirul qina'a ka'anna thawbahu thawbu zayyad. Anas bin Malik menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memakai penutup kepala sehingga pakaian baginda menyerupai pakaian penjual minyak. Maksudnya apa? Penutup kepala Nabi itu berminyak. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam meminyaki rambutnya. Jadi sebab banyaknya minyak dia letak pada kepala Nabi, maka disebut sampaikan Nabi itu umpama orang yang menjual minyak. Sebab apa? Banyak. Dan kalau kita fahami, tengok minyak tu hanya ada di bahagian kepala saja. Adapun pakaian Nabi berterusan cantiknya kerana Nabi orang yang sangat cermat, orang yang sangat menjaga penampilannya. Baik.
cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Qailah bin Makhramah radhiyallahu taala anha annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun khurfusa. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. Qailah binti Makhramah menyatakan, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk khurfusa. Maksudnya apa? Dengan lutut baginda ditegakkan dan tangan kanan dan tangan memeluk betis. Duduk macam tu. Duduk apa kita sebut, tinggikan kita punya lutut, kemudian peluk betis kita ataupun tangan kita peluk. Qailah berkata, ketika aku melihat Rasulullah duduk dengan sangat khusyuk, aku menjadi gemetar dan gerun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik. Jadi daripada sini kita lihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana menunjukkan tentang tawaduknya dalam duduknya sahaja. Kerana apa? Kerana ketika mana Nabi buat macam tu, tergambar bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah takutnya turunnya azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat yang melihat keadaan Nabi sendiri pun takut. Seumpama takut, maka terkesanlah pada diri mereka tentang cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Hanya dengan melihat baginda Nabi, mereka sudah terkesan. Inilah disebutkan dalam kaedah lisanul hal afsah min lisanul maqal. Lisanul hal, lisannya perbuatan lebih cepat daripada lisannya bercakap. An Abbad bin Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Abbad bin Tamim menyatakan daripada bapa saudaranya menyatakan dia yakni Abdullah melihat Rasulullah duduk berlunjur di dalam masjid dan meletakkan salah satu kakinya di atas satu kaki yang lain. Jadi keadaan Nabi SAW mustalqiyan. Mustalqiyan ni kalau ikut duduk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-ittija' al-qafra. Mustalqiyan ni melunjuk. Mustalqiyan ni duduk mengiring. Duduk mengiring. Jadi satu kaki letak atas satu kaki. Bila kita duduk mengiring macam tidur tu, maka letak satu kaki di atas satu kaki yang lain. Bukan. Mustalqiyan ni duduk terlentang. Duduk terlentang. Nabi SAW duduk terlentang. Baring terlentang. Dan meletakkan satu kaki atas satu kaki yang lain. Jadi ini diceritakan salah satu lagi daripada keadaan Nabi SAW duduk. Ada keadaan Nabi duduk kerana keadaan tawaduk, takut kepada Allah. Ada keadaannya Nabi duduk dalam keadaan kakinya diletak di atas kaki yang lain. Jadi kat sini menunjukkan keharusan, para ulama kata boleh duduk dan berehat di dalam masjid selain waktu sembahyang. Dan dalam keadaan mesti menutup aurat. Dan kalaulah seseorang itu menutup auratnya, bolehlah untuk dia duduk letak kaki atas kaki yang lain. Yang penting tidak terlihat pada ni auratnya. Baik. An Rubaih ibn Abdurrahman bin Abi Sa'id an abihi an jaddihi Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Abu Sa'id al-Khudri menyatakan di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk memeluk betis dengan dua tangannya.
Baik. Cara bersandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi cara duduk, ni cara Nabi bersandar. An Jabir bin Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadati ala yasad. Jabir bin Samurah menyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar ke bantal di sebelah kiri tubuh. Ni kalau kita tengok kursi-kursi Arab kan ada bantal tepi tu, maka diletakkan di tepinya dan bersandarlah pada ini. An Abdurrahman bin Abi Bakrata an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbaril kabair qalu bala ya Rasulullah qala al isyraku billah wa uququl walidain qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an qala wa syahadatu zur au qawlu zur qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakat. Abdurrahman bin Abi Bakrah menyatakan daripada bapa-bapanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah kamu semua aku menjelaskan dosa-dosa besar? Mereka menjawab, ya Rasulullah, ya wahai Rasul. Bagi dia bersabda, dosa-dosa paling besar itu adalah menyekutukan Allah dan derhaka kepada ibu bapa. Setelah itu baginda duduk bersandar dan berkata lagi, juga penyaksian palsu dan perkataan dusta. Rasulullah terus mengulangi ucapannya sehingga kami berharap semoga baginda dia. Maka di sini disebutkan tentang hal keadaan Nabi. Nabi duduk bersandar dalam berkata ataupun menyebutkan sesuatu. Para ulama sebut dekat sini ada keharusan. Kalau kita nak bercakap dengan orang dalam keadaan santai, bahkan kita daripada hadis ni disebutkan apa? Menjadi perkara yang sepatutnya kita lakukan, memberi ingatan kepada orang tentang perkara-perkara yang boleh menjadi sebab seseorang itu mendapat laknat ataupun kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada sebahagian guru kita kata apa? Tengok dalam hadis ni, ketika Nabi sebut menyekutukan Allah dan derhaka pada mak ayah, Nabi duduk dalam keadaan yang sepertinya serius. Tapi lepas tu Nabi sedikit santai. Nabi bersandar. Nak bagi tahu yang di atas ni besar sangat dosa. Menyekutukan Allah, uququl walidain, derhaka pada kedua ibu bapa. Dan tidaklah pula menyatakan yang di bawah tu benda yang kecil. Qaulu zur wa syahadatu zur, penyaksian palsu, perkataan yang palsu ataupun dusta. Namun dua di atas itu lebih besar ketika mana kita membicarakannya. Baik. Jalan berpapahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi diceritakan tentang itikaf, Nabi bersandar. Sekarang ni Nabi berpapah ataupun Nabi ada keadaannya Nabi tak mampu jalan, tapi Nabi sandar pada orang untuk berjalan. Antaranya ketika mana Nabi sakit. Ketika mana Nabi sakit, kita dah sebut sebelum ni Nabi sakit 2 kali. Pertama Nabi jatuh daripada kuda, yang kedua ketika mana balik ataupun sebelum Nabi wafat. Nabi sakit sehingga Nabi dipimpin oleh dua orang sahabat. An Fudail bin Abbas, an Fadl bin Abbas. Qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tufiya fihi wa ala ra'sihi isabatun safra. فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال أشدد بهذه الإصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة. Al-Fadl bin Abbas menyatakan, aku mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sakit menjelang kewafatan baginda. Kepala baginda diikat dengan pembalut kuning. Maka aku mengucapkan salam kepada baginda. Baginda memanggil, wahai Fadl. Aku menjawab, aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Baginda bersabda, kuatkanlah pembalut kepalaku ini. Maka aku pun menunaikan permintaan baginda. Kemudian baginda duduk dan meletakkan tangan baginda di atas bahuku. Selepas itu baginda berdiri lalu masuk ke dalam masjid. Baik. Maka di dalam hadis ni cerita tentang
Nabi SAW yang mana sakit yang telah dipapah oleh sahabat, iaitu Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan yang mana Nabi SAW sakit daripada 23 hari bulan Safar, tahun ke-11 Hijrah. Dan ketika mana Nabi sakit, Nabi nak pergi salat, dan dia bersandar pada Usamah bin Zaid. Bukan Fadl, tapi Usamah bin Zaid. Dan daripada hadis ni juga Nabi bersandar kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Fadl. Baik. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, yang mana disebutkan ketika ini Nabi SAW atas kepalanya ada kain ataupun serban berwarna kuning. Dan ketika dipanggil, maka walaupun dalam keadaan Nabi sakit, Nabi SAW tetap berusaha untuk bersama dengan para sahabat menunaikan ibadat salat. Baik. Jadi kita fahami Nabi SAW orang yang menjaga sembahyang. Ambil berat sungguh. Bahkan daripada sini kita belajar akhlak. Para sahabat bila menjawab dengan Nabi akan dijawab dengan panggilan yang paling lembut. Dengan sebut labbaika ya Rasulullah. Saya memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Babu ma ja'a fi akli Rasulullah. Cara makannya Nabi SAW. Ada lagi 5 minit. Ani benin li Ka'b bin Malik an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Daripada anak kepada Ka'b bin Malik, daripada bapanya Ka'b bin Malik menyatakan apabila selesai makan Nabi menjilat jari-jari sebanyak 3 kali. Daripada sini dapat kita pelajari kesunahan ataupun sunnahnya untuk menjilat jari. Kenapa? Kerana padanya ada keberkatan. Kita bila makan, kita tak tahu pada makanan yang mana yang diberkati. Maka jangan kita tinggalkan apa-apa makan yang ada pada diri kita. Bahkan kalau kita makan, tumpah dekat tepi pinggan kita, disebutkan apa? Kita ambil makanan yang tumpah di tepi tu, yang masih bersih, kita makan. Itu antara yang menjadi sebab dimurahkan rezeki. Jadi, apa lagi yang di jari-jari kita? Jadi kalau kita nak jilat, macam mana caranya? Jilat makan kita ni bila dah selesai makan. Janganlah jilat makan tengah makan. Orang lain yang nak makan nanti tak lalu. Apa lagi kalau kita makan dalam talam. Dan jari mana nak jilat dulu? Jari tengah. Jari tengah. Sebab apa? Sebab jari ni paling panjang. Maka jari itulah yang kita jilat terdekat. An Anas radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ats-thalath. Anas bin Malik menyatakan apabila selesai menjamah makanan, Rasulullah menjilat ketiga-tiga jari. Tiga-tiga jari ni apa? Sebab dianjurkan makan dengan 3 jari. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah. Namun para ulama sebut kalaulah kita makan makanan yang perlu kepada 5 jari. Contoh makan nasi. Makan 3 jari macam mana nak makan? Maka kita boleh makan dengan 5 jari. Maka jilatlah ke 5 jari tersebut. An Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an. Bahawa Abu Juhaifah menyatakan bahawa Rasulullah bersabda, aku tidak makan sambil bersandar. Hadatsana Mus'ab bin Musalaim qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqul utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Anas bin Malik menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihidangkan dengan buah tamar. Aku melihat baginda makan sambil duduk dengan betis ditegakkan kerana lapar. Jadi
Nabi SAW itu tidak makan melainkan ketika mana Nabi makan dalam keadaan telah lapar. Kita ni sebelum lapar dah makan. Sebelum lapar dah makan. Nabi ini menahan lapar sampai mengikat batu pada perut baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti kita pelajari, ada kitab yang cerita tentang adab-adab yang dianjurkan. Adab makan ni sebenarnya ada 45 adab. Nak mula dengan makan apa dulu, kemudian makan apa, macam mana cara makan, nak cedok nasi daripada mana. Atau mungkin nanti dalam pertemuan yang lain kita akan sebut. Kita nak cedok nasi, daripada mana nak cedok? Dan apa amalan supaya kalau kita makan makanan atau kita buat kenduri, macam mana makanan itu supaya berterusan makanannya banyak dengan didoakan. Seperti mana dalam peristiwa peperangan Ahzab. Jenis roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat ma syabi'a alu Muhammadin min khubzi sya'ir yawmain mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menyatakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang makan roti gandum yang paling rendah mutunya 2 hari berturut-turut sehinggalah baginda wafat. Begitu susahnya kehidupan Nabi. Namun lihat bagaimana Nabi mendidik ahli keluarga ni. Tidak ada ahli keluarga Nabi yang merumut. Bahkan mereka terus menyabari kehidupan mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu layali mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahlu la yajiduna isya'an wa kana aktsaru khubzihim khubz asy-sya'ir. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda pernah menahan lapar selama beberapa malam berturut-turut kerana tidak ada makanan. Sebahagian besar roti yang mereka makan adalah roti gandum. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala ma akala nabiyullah ala khiwanin wala fi sukurrajah wala khubiza lahu muraqqaqun. Qala faqultu liqatadah fa'ala ma kanu ya'kulu qala ala hadhihi sufar. Anas bin Malik menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan makanan yang terhidang di meja makan dan tidak pula menggunakan piring kecil. Baginda tidak pernah dihidangkan dengan roti yang dihaluskan. Yunus, yakni salah satu perawi berkata, aku bertanya kepada Qatadah, lalu apa yang mereka, di manakah mereka makan? Maka disebutkan di atas sufrah, yakni kulit atau kain yang dihamparkan semacam ini. Maka disebutkan kenapa begini tawaduknya, susahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi kita sebut bagaimana para ahli keluarga Nabi mereka sabar dalam kesusahan mereka. Kemudian dan inilah dia ujian yang dihadapi oleh keluarga Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan daripada apa yang kita pelajari daripada kehidupan Nabi mengajarkan kepada kita tentang apa makna sebenarnya syukur dengan kita melihat keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan sebahagian lagi disebutkan tentang hadis ini, dia katakan bahawa sikitnya lauk pauk Nabi sehingga tak perlu pun pada banyaknya pinggan. Kita ni kenapa yang banyak pinggan macam-macam? Sebab lauk kita macam-macam. Tapi baginda Nabi SAW dalam kehidupannya, Nabi tak jadikan makan itu sebagai tujuan. Tapi makanan ini hanyalah sebagai wasilah, jalan untuk mendapat kekuatan mentaati Allah Subhanahu wa taala. An Masruqin qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu taala anha fada'at li bi ta'amin wa qalat ma ashba'u min ta'amin fa asha'u an abkiya illa bakitu. Qala qultu lima qalat adhkuru al-hala allati faraqa 'alayha Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ad-dunya wallah ma syabi'a min khubzin wa lahmin marrataini fil yawm. Masruq bin Adja menyatakan, pada suatu hari aku menziarahi Aisyah radhiyallahu taala. Lalu beliau menghidangkan makanan dan berkata, ketika aku makan hingga kenyang, aku selalu menangis. Tengok sahabat, bila mana mereka makan, mereka teringat tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sebut apa? Aku bertanya, kenapakah kamu menangis? Aisyah menjawab, aku teringat keadaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Demi Allah, baginda tidak pernah makan roti dan daging hingga kenyang sebanyak 2 kali dalam sehari. Maka para guru kita menyebutkan, bila kita baca tentang hadis-hadis ini, mengingatkan kita tentang baginda Nabi. Apa tujuannya? Bukanlah suruh kita pula susah sebegini. Sebab mungkin kalau susah begini, kita tak mampu macam Nabi. Tapi sekurang-kurangnya berusahalah untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersyukur dengan banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jam dah 10:20 malam. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada lusa hari. Jadi kita akan cuba cover sehari 50 hadis, walaupun hari ini tak sempat untuk kita membaca 50 hadis, tetapi kurang lebih hampir 40 hadis kita baca. Dan saya target untuk sebelum majlis khatam, kita cuba selesaikan sehingga halaman 161. Itu sekurang-kurangnya. Dan kalau boleh lebih banyak lagi lah. Supaya nanti pada majlis khatam tak banyak hadis yang kita baca. Kalau boleh sehingga hadis 217. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita ada lagi 2 pertemuan pada 9 hari bulan dan juga 14 hari bulan. InsyaAllah. Jadi saya serahkan dahulu kepada moderator kita dan saya harapkan semua jemaah ada lagi kitab lah. Jangan kitab tinggal kat Madinah, kitab bagi kat penjual kurma. Sebab apa? Sebab cerita tentang baginda Nabi ini kita kena sentiasa ulang agar bertambah iman kita, bertambah syukur kita. Contoh tadi kita cerita tentang makan tu, tujuannya apa? Supaya kita bukan hanya nak makan apa yang Nabi makan, tapi kita nak rasa syukur, ya Allah, apa yang kita dapat jauh lebih banyak daripada apa yang telah diperoleh oleh baginda Nabi dari sudut makan. Tapi dari sudut ibadah kita lemah, berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah haji dengan haji yang kita telah lakukan, Allah bantu kita untuk makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ajak pula ahli keluarga kita, jadikan diri kita pula sebagai contoh untuk ahli keluarga kita bila kita dah balik menunaikan haji, agar mereka pula nanti nak menunaikan haji seperti mana haji yang telah kita lakukan. Jadi insyaAllah saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akmal dan juga moderator kita Al-Fadhil Ustaz Wan Hasib, insyaAllah.